Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadh-dzikril hakim. Inna mathala 'Isa 'indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sadaqallahul azim. Zalika natlu 'alaika minal ayati wadh-dzikril hakim. Demikianlah peristiwa tentang Nabi Isa yang kami membacakannya kepadamu wahai Muhammad. Ia adalah sebahagian dari ayat-ayat keterangan yang membuktikan kebenarannya dari Al-Quran yang penuh dengan hikmah-hikmah, yakni pengetahuan yang tepat lagi sentiasa terpelihara. Ini merupakan ayat penutup kepada bicara tentang kisah-kisah yang berlaku. Peristiwa keluarga Imran, termasuklah Zakaria dan Maryam, Isa, yang sebagaimana yang dibicarakan terdahulu, penuh dengan berita-berita yang ajib, dan terhadapnya ramai kaum Yahudi yang menolak dan menganggapnya sebagai suatu kejadian yang tidak mungkin berlaku. Zalika natlu 'alaika, demikianlah peristiwa, yakni peristiwa tentang Nabi Isa yang di sini ini menyebutkan zalika ni boleh merujuk kepada sama ada peristiwa Nabi Isa, ibunya, keluarga Imran, semua sekali termasuk. Itulah, begitulah, demikianlah tentang peristiwa yang dibicarakan terdahulu yang kami bacakan kepadamu wahai Muhammad. Maksud yang kami baca artinya kamu tidak mengetahui jika kami tidak beritahukan kepadamu. Kisah ini berlaku beratus-ratus tahun yang lalu, pada zaman keluarga Imran, Nabi Isa. Tentunya bahan-bahan ini tidak tertulis tidak seperti sekarang ini, bahan-bahan maklumat tersimpan dengan baik. Dahulu dalam ingatan saja, dan tidak diselang oleh beberapa generasi sebelum daripada kedatangan Nabi Muhammad. Namun begitu, kamu mengetahui berita ini detail satu demi satu, sebab kami yang membacanya, kami natluhu, kami bacakan kepadamu. Dalam bahasa Arab dia ada dua perkataan, baca, kita terjemah baca juga. Satu qiraah, qara'a al-kitabah, baca. Satu lagi namanya tilawah. Quran disebut tilawah. Dia tidak kata qiraah, tilawatul Quran. Tilawah ini makna dianya ada satu lagi lain daripada baca, dan satu lagi di lepas tu, iaitulah kita mengambil sesuatu daripada bacaan itu. Tilawah perkataan dasarnya membawa arti ikut. Tala yatlu, iringi. Kita iringi, kita buat sesuatu, kemudian sesuatu itu ada sesuatu yang lain yang kita lakukan. Itu maknanya tala. Bagaimana seorang yang mengikuti jejak-jejak perjalanan orang yang dahulu, dipanggil tala al-qissah. Jadi Quran yang dibaca tidak setakat hanya membaca, tetapi ada sesuatu yang diambil selepas daripada baca, berfikir padanya, tadabbur padanya, lagi pulanya mengambil semua isi pengajaran itu, kemudian meletakkan pula kepada diri kita sendiri. Maka ini namanya tilawah. Al-Quranul Karim yang dibaca kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia tidak kata zalika naqra'uhu 'alaika, tidak, dia kata natluhu 'alaika. Kami baca, bila kami baca kepadamu, kamu dapat berbuat sesuatu selepas daripada ini. Kamu yakin sekalipun berita yang kami sampaikan ini tidak seperti yang dikatakan oleh kaum Yahudi. Mereka menjadikan Isa sebagai Tuhan. Sebenarnya kami beritahu kepadamu dia tidak Tuhan, tapi dia Abdullah wa Rasuluh. Dia hamba Allah dan pesuruhnya, bukan Tuhan. Jadi oleh kerana itu, apa yang kami baca, yang kami beritahu kepadamu, menambahkan satu perkara baru, iaitu keyakinan kepada dakwah kamu, meskipun kamu tidak mempunyai sumber daripada sumber lain, daripada sumber Al-Quran, namun sumber ini adalah datangnya daripada Allah. Zalika natluhu 'alaika, apakah yang kami baca itu minal ayati, sebahagian daripada ayat-ayat, bukan semua mengenai Maryam kami beritahu kepadamu, tidak. Bukan semua tentang Isa kami beritahu, dan bukan semua tentang peristiwa ganjil yang berlaku sebelum ini kami beritahu kepadamu, tidak. Minal ayat, min dalam bahasa Arab maknanya sebahagian. Min
Min kita terjemah dalam bahasa Melayu daripada, tapi dalam bahasa Arab daripada itu dia membawa arti sebahagian. Qara'tu minal kitab. Saya baca bahagian daripada kitab. Betul. Zalika natlu 'alaika minal ayati wadh-dhikril hakim, dan Al-Quran yang penuh dengan hikmat-hikmat. Az-zikri ini nama kepada Al-Quran. Terjemah harfiah zikri maknanya ikut, maknanya sebut. Az-zikri sebut. Zikir yang kita kata zikir itu sebab kita sebutnya beberapa kali, banyak kali namanya zikir. Quran adalah zikir. Quran zikir. Ia perlu disebut. Sebutkan Al-Quran memberi faedah kepada seseorang. Wa al-hakim, sifat Al-Quran pula al-hakim yang penuh dengan hikmat. Penuh dengan hikmat ini artinya pengetahuannya tetap tepat dan tidak boleh dipertikaikan biarpun satu patah perkataan. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perbandingan kejadian Nabi Isa di sisi Allah adalah sama seperti kejadian Nabi Adam. Allah telah menciptakan Adam dari tanah, lalu berfirman kepada Adam, jadilah engkau, maka menjadilah ia. Ayat ini malah daripada ayat pertama dulu lagi kita sebut sampai kepada ayat 80, ayat-ayat yang berhadapan dengan rombongan Nasara daripada Najran yang datang untuk mendebatkan Nabi tentang Nabi Isa. Ayat-ayat masih berkisar sekitar itu lagi, seolah-olahnya peristiwa sebab nuzul bagi ayat masih ada di hadapan kita dan perlu kita letakkannya di hadapan untuk memahami semua ayat daripada ayat 1 sampai pada ayat 80. Jadi ayat ni pun sama juga. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Sesungguhnya perbandingan kejadian Nabi Isa adalah sama di sisi Allah seperti kejadian Nabi Adam. Adam seperti yang semua tahu, dan terutama sekali rombongan Nasara daripada Najran ini juga tahu bahawa Nabi Adam adalah Nabi dan bapa bagi semua manusia. Dia dijadikan daripada tanah, tanpa ibu, tanpa bapa. Tidak ada siapa pun yang menyatakan Nabi Adam ini Tuhan. Kerana tanpa bapa itu layak untuk dianggapnya sebagai Tuhan, maka Nabi Adam lebih Tuhan daripada Nabi Isa. Lebih Tuhan. Sebab Nabi Isa tanpa bapa saja, ibunya ada. Jadi kerana tak ada tanpa bapa, maka Isa dianggap sebagai Tuhan. Mengapa Nabi Adam tidak dianggap sebagai Tuhan? Sedangkan dia tidak ada bapa. Tidak ada bapa dan tidak ada ibu. Dia dijadikan daripada tanah. Jadi kalau begitunya, dakwaan Kristian yang menyatakan bahawa Isa itu sebagai anak Tuhan adalah karut. Nabi Isa bukan anak Tuhan, bukan Tuhan, tetapi dia Abdullah wa Rasuluh. Katanya ayat di sini, Inna masala Isa indallah. Sesungguhnya perbandingan kejadian Nabi Isa, perbandingan Isa di sisi Allah sebagaimana adalah seperti kejadian Nabi Adam. Kejadian Nabi Adam tanpa bapa dan tanpa ibu. Isa pun demikian juga. Perbandingan ini satu pihak saja. Satu pihak, tidak mengambil keseluruhan Adam itu kepada Isa. Tidak. Sebab Adam tidak ibu, tiada ibu dan tiada bapa. Tetapi Isa mempunyai ibu tapi tiada bapa. Jadi bagaimana dia boleh sama dengan Adam? Sama bahagian daripadanya pun sudah cukup sebenarnya. Apabila dikatakan masalu seperti sama bandingan, tidak semestinya dia mengambil keseluruhan bandingan itu ada pada sesuatu yang dibandingkan. Tidak. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam itu dari tanah. Summa qala lahu kun fayakun. Lalu Allah berfirman kepadanya, kepada Nabi Adam itu, berfirman kepadanya, kepada tanah itu, kun fayakun, jadilah engkau, maka menjadilah dia. Begitu saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum Nasara Najran yang ingin mendebatkan tentang kedudukan Isa sebagai Tuhan telah diwahyu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menyimpan idea ini. Kerana ketika berdebat sedikit saja bahasa yang diguna sudah gelincir hujah yang dikemukakan itu. Oleh itu
Oleh itu Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi perkara ini. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi menerusi Al-Quran ini, Nabi kita mempunyai beberapa kekuatan. Pertama sekali, maklumat yang tidak ada pada lawan dah diketahui oleh Nabi SAW. Sekalipun maklumat yang ada pada Nabi ini tidak daripada sumber yang diketahui oleh lawan, oleh Nasara sendiri. Mereka mengetahuinya daripada kitab mereka yang disebutnya Injil. Tetapi kitab itu telah diubah beberapa kali oleh murid-murid kepada Nabi Isa. Selain daripada dia mengubah, penulis-penulisnya itu tidak sedaman dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Tetapi sumber yang diberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sumber wahyu, sumber Al-Quran yang lebih kukuh daripadanya. Sama saja khalaqahu min turab. Setengah pendapat yang kita sebutkan dahulu, Adam alaihissalatu wassalam dijadikan daripada tanah. Adam itu katanya ini saya dah sebut ni pendapat nama seorang ahli akademik di Mesir, ketua Al-Majlisul A'la Lisyu'unil Islamiyah, badan tertinggi Islam bagi hal ihwal Islam di Mesir, nama dia Abdul Sabur Shahid. Abdul Sabur Shahid ini dia kata Adam ini bukannya satu manusia, tidak. Adam ini semua orang Adam. Semua orang Adam. Jadi bapak saya Adam, bapak sesiapa pun semuanya Adam. Adam tidak nama bagi satu lembaga manusia yang diambil daripada tanah kami yang buat. Manusia kami nama dia Adam. Anak bagi Adam ini pulaknya Syekh bin Adam. Tidak, semua bapak Adam. Semua. Sebabnya Adam katanya satu manusia, Adam bukan satu manusia, satu kejadian yang sebelum daripada Adam telah beberapa Adam, ramai semua Adam, kata dia. Ini satu pandangan yang cukup mengelirukan. Dia tidak menerima bahawa Adam ini sebagaimana yang diberitakan oleh dalam kitab-kitab, yang tingginya 60 kaki, yang badannya begini besarnya. Dia menolak pendapat itu. Dia tulis satu buku. Dan beberapa tesis PhD yang dibuat di bawahnya semuanya berkisah sekitar kejadian Adam ini, dan dia menolak Adam sebagai manusia. Dulu di sini ada Syekh Izzuddin Kharufah. Alauddin Kharufah dia kata kafir. Dia kata tu Abu Sabur Syahid, dia kata kafir sebab dia berpendapat Adam bukan manusia, tetap Adam bukan bapa bagi segala manusia, tapi nama bagi segala bapa katanya. Nama segala. Pendapat itu katanya kafir. Dia marah, dia cukup marah, dan dia minta daripada saya beberapa artikel yang ada dalam internet untuk dia nak jawab dalam surat khabar. Dia mana tak tahulah. Tapi sekarang ni saya lama dah tak jumpa dengan dia sejauh mana dia punya tulisan tentang Adam sebagai bukan bapa kepada manusia itu. Katanya khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadi maka jadilah dia. Jadi maka jadilah di sini tidak makna setengah orang dia katanya bila Tuhan nak jadi Tuhan baca kun, kemudiannya baku jadi. Tidak maksud begitu. Kun fayakun maknanya sesuatu itu boleh dijadikan dengan mudah sahaja. Allah Subhanahu wa taala mempunyai kuasa yang tidak bergantung kepada apa-apa sebab sebagaimana yang kita ketahui. Tuhan boleh jadi ada sebab, dia lakukan sesuatu, boleh jadi juga tanpa sebab, tanpa ibu dan tanpa bapa pun boleh dilahirkan seorang manusia. Kemudian seterusnya Al-Hakim